Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam hadis yang ke-25. Kita dalam mawdu' as-sakinatu fi shalah. Bertenang ketika melakukan solat. Baik, hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabata rijalin falamma shalla qala ما شأنكم؟ قالوا استجعلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Yang bermaksud daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang solat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a, tiba-tiba kedengaran, jalabat rijalin, tapak kaki orang. Falamma salla, selesai solat, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nukum? Kenapa kamu? Kamu semua kenapa? Qalu, mereka berkata, istaja'alna ila salah, kami tergesa-gesa untuk mendirikan salat. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu, jangan melakukannya lagi. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinati. Bila kamu nak mendatangi salat, maka hendaklah kamu datang dalam keadaan yang tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapat, rakaat mana, pergerakan mana yang kamu dapat, maka ikutlah bersama dengan imam. Wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang kamu luput, maka sempurnakanlah. Dalam hadis ni kita akan pelajari 7 perkara: ma'ani mufradat, mabahis al-arabiyah, murad hadis, wal umur bihudur salah bisakina, al-adab allati tura'i inda salah, ara'ul fuqaha, juga ma yurshidu ilaihi al-hadis. Tengok ma'ani al-mufradat. Al-awwal, ma sya'nukum, ayu ma halakum. Apa keadaan kamu tu? Istaja'alna, ayu talabna al-ujlah. Kami kena tergesa-gesa, ataupun surna ajilina, kami jadi tergesa-gesa. Fala taf'alu ayyu la taf'alul ujlah, jangan kamu lakukan perkara sedemikian, jangan kamu lakukan perkara tergesa-gesa tadi, terkocoh-kocoh. Idza ataitumus salah ay idza qasadtum, bila kamu berniat, ataupun taharraktum li itiyaniha, bila kamu bergerak untuk melakukannya, bergerak untuk menunaikan solat. Alaikum ayu alzimu, wajib kamu, adalah mesti. As-sakinah mana al-wiqar. Fama adraktum fasallu, fama adraktum ma'al imam, sallu ma'ahu. Atimu ayu uqdu, tunaikan, sempurnakan. Kemudian kita lihat pada al-mabahis al-arabiyah fil hadis, wajhul i'rab. Ma pada ma sya'nukum, ayu khabar muqaddam. Sya'nukum ila mubtada muakhar. Ma sya'nukum. Fa'alaikum, fa itu ila jawabus syarat. Alaikum ila isim fi'il amar. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, alaikum, dalam riwayat ini alaikum bis sakinah, ada bajar. Kalau dalam riwayat lain tidak ada jar. Alaikum as-sakinatu. Jadi as-sakinatu mubtada, jadi mubtada muakhar. Alaikum jadi khabar muqaddam. Begitu juga wa fi riwayah, dalam riwayat lain, alaikum as-sakinata. Jadi as-sakinata itu nasab alal ighraq. Okey. Jadi kemudian kita lihat kepada al-murad bitarkib fil hadis. Pertama, jalabat rijal ayu aswatahum al-mukhtalifah hal harakatihim. Itu mana jalabat bunyi yang banyak, banyak bunyi ketika mereka bergerak tu. Sebabkan mereka berlari dengan laju, bunyi tapak kaki lah. Jalabat rijal, aswat hal harakat, aswatihim al-mukhtalifah, ramai.
Okey, kemudian wa ma fatakum fa'atimu wa ma fatakum minas salah ma'al imam fa'atimu ayu fa'akmalu wahdakum. Maka hendaklah kamu sempurnakan. Sempurnakan lebih itu dengan seorang-seorang. Baik, itu habis tentang murad. Kemudian kita masuk kepada sebab. As-sabab soal Rasul ba'da salat. Kenapa Nabi bertanya selepas salat tadi? Sami'ar Rasul aswat wa harakat ashabihi yas'auna lil-lihaq fi salah. Kerana Nabi juga mendengar bunyi dan juga pergerakan sahabatnya yang tergesa-gesa untuk menunaikan solat. Kemudian sebab isra' as-sahabah al-khuta. Apa sebab para sahabat tadi tergesa-gesa di dalam masjid tadi? Liidrak akbaru qadarin minal i'timam wal fadilah. Kerana dia nak berusaha nak mendapatkan qadar, mendapatkan pahala yang besar solat berjamaah. Kepada al-adab, apakah dia ada adab yang perlu dira'ikan, allati tura'i inda salah. Pertama, dalam hadis 5 amara Rasul as-sahabah bihudur salat bisakinah wal wikar. Kenapa Rasulullah mengarahkan pada sahabat supaya datang melakukan solat dengan keadaan yang tenang? Lianna kullu khutwah lis-salah laha thawab. Kerana setiap langkah untuk melakukan solat itu ada pahalanya. Maka sama macam solat tadi, lakukanlah ia dengan tenang. Al-wiqar fil hay'ah, wiqar pada pergerakan itu bentuk mislu ghaddul basar, khafdus saut wa adamu iltifat. Menundukkan pandangan, memperlahankan suara dan juga tidak menoleh ke kiri ke kanan. Tetap hay'ah fi salah itu dengan memandang ke tempat sujud. Okey. Ma yadu ala itiyan bis salah bisakinah. Apakah alamat atau apakah dia yang menunjukkan seorang itu mendatangi solat dalam keadaan sakinah? At-ta'anni fil harakat, al-wiqar fi mashi ila salat. Ta'anni fil harakat maknanya melakukan pergerakan tadi dengan ta'anni, dengan perlahan. Kemudian al-wiqar, bertenang dalam bergerak ke tempat solat. Kemudian ijtidab al-abas, menjauhi perkara yang sia-sia, bercakap, berburak, kalau ketawa sebagainya. Baik. Baik, termasuk dalam ara' al-fuqaha fi salatul masbuk, pandangan fuqaha ulama fiqh dalam masalah solat masbuk, iaitu dalam masalah fima adrakal ma'mum ma'al imam fi salatil masbuk. Dalam solat masbuk, fima, pada apakah makmum itu, makmum yang masbuk solat dengan imam itu, dia mendapat rakaat yang keberapa. Dari Hanafiyah, ma adrakal ma'mum ma'al imam huwa akhir salati. Jadi bagi mazhab Hanafiyah, seorang makmum ma adrakal ma'mum ma'al imam, rakaat yang didapati oleh makmum bersama imam ialah akhir salatihi. Kalau imam solat zuhur, makmum masuk pada rakaat yang ketiga jadi makmum terus mendapat rakaat yang ketiga itulah, ketiga dan juga keempat. Maka bila habis imam bagi salam, makmum bangun tadi tu, barulah makmum bangun tu dalam keadaan makmum berada di rakaat yang pertama balik. Sebab dia tadi dengan imam pada rakaat yang ketiga. Oleh demikian, yastahibbu lahul jahru fi rak'ataini al-akhiratain. Berdasarkan pada mazhab Hanafi mengatakan, oleh itu disunatkan dia membaca dalam keadaan yang jahar kalau solat Isyak. Dalam dua rakaat yang akhir tadi, solat Isyak kan kita solat Isyak dua rakaat pertama kena baca jahar. Jadi kalau masbuk rakaat Isyak tu pada rakaat yang ketiga, jadi habis rakaat yang keempat bersama dengan imam, bangun sahaja selepas salam imam tadi, maka disunatkan membaca jahar, sebab tu dikira sebagai rakaat yang pertama bagi makmum. Begitu juga bila solat maghrib. Kalau solat maghrib, didapat rakaat akhir bersama imam, saya kata. Jadi yang didapat tu ialah solat rakaat akhir bersama imam. Bila naik pada lepas bagi salam,
maka dia kena baca dalam keadaan jahar. Ada pun bagi mazhab Syafi'iyah, pada mazhab Syafi'i, ma adrakal ma'mum ma'al imam wa awwalu salatihi. Jadi makmum bila solat dengan imam, walaupun imam tu dah makmum masbuk, makmum yang masbuk, bila dia bersama dengan imam, dia masuk dengan imam, dia dikira rakaat dia bersama imam tu adalah rakaat dia yang pertama. Kalau Imam Hanafiyah tadi, rakaat dia adalah berdasarkan ikut rakaat ni imam tu, rakaat imam. Jadi bagi mazhab Syafi'i, rakaat makmum bersama imam adalah rakaat yang pertama. Jadi kalau dia masuk pada rakaat kedua, maka rakaat pertama makmum adalah rakaat kedua imam lah. Kalau dia masuk dengan makmum dengan imam pada rakaat yang keempat, maka rakaat keempat tu dikira sebagai rakaat pertama bagi makmum yang masbuk. Lakinnahu yaqdi mislu alladhi fatahu min qira'ati surah ma'al Fatihah fi rubaiyah. Bagi mazhab Syafi'i, dia kata pertama tadi makmum mendapat rakaat yang pertama bersama imam, tapi dia adalah menunaikan seperti yang diluput daripada bacaan surah bersama dengan Fatihah pada rubaiyah. Maknanya apa? Kalau dia masuk dengan imam tadi pada rakaat, kita kata bagi contoh solat isyak tadi. Bagi contoh solat isyak. Dia masuk bersama imam, dia masbuk pada rakaat ketiga bersama imam. Bila dia naik selepas imam bagi salam, maka dia hendaklah membaca apa yang diluput. Sebab dia tak sempat baca surah, maka dia naik tadi, dia kena baca Fatihah dan juga surah. Fi rubaiyah lah. Cuma lam yastahibbu i'adatil jahri fi rak'ataini al-akhiratain. Cuma dia tidak disunatkan membaca dalam keadaan jahar. Itu kalau solat maghrib dan juga isyak. Dia bangun bersama dengan imam tu, dia tidak sunatkan membaca jahar. Sebab dia dah kira sebagai rakaat, bukan lagi rakaat yang pertama. Okey. Baik, kemudian kita masuk lagi dalam satu lagi masalah. Permasalahan dalam hadis ini, iaitu idrakul raka'ah mal imam. Fi idrakir raka'ah mal imam. Makmum yang masbuk, dia mendapat rakaat dengan imam dikira bagaimana? Ba'dul ulama yang disokong oleh Ibnu Huzaimah dan Subki mengatakan man adrakal imam raki'an lam tustaw lahu tilka raka'ah. Siapa yang dia sampai tengok imam tengah rukuk, dia sembahyang angkat takbir bersama rukuk bersama dengan imam, maka dia tidak dikira rukuk itu sebagai rakaat. Itu pada sebahagian ulama. Sebab apa? Li'annahu qad fatahul qiyam wal qira'ah, kerana dia telah meninggal dua rukun diri dan juga rukun baca Fatihah. Itu kata pada Imam Ibnu Huzaimah dan juga Subki. Adapun jumhur kata qad adraka al-raka'ah ma'a ruku' imam. Jumhur kata makmum tu dia mendapat rakaat bila mana dia dapat rukuk bersama dengan imam. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Bakrah, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abi Bakrah, hina raka'a duna shaf, ketika mana dia rukuk, Abi Bakrah tu rukuk tanpa dia berada di dalam shaf. Dia tak sampai baca Fatihah, dia rukuk bersama dengan imam. Apa yang Nabi kata? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala kamu disebabkan rasa kesungguhan kamu tadi, wala ta'ud, dan kamu tidak perlu mengulanginya. Lam ya'murhu bi'adati tilka raka'ah. Nabi tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah supaya mengulangi rakaat tersebut. Sebab itu bila seorang makmum dapat bersama dengan imam, bersama rukuk dengan imam, kata mazhab Syafi'i, sekadar dengan ucapan subhanallah, maka dia mendapat rakaat bersama dengan imam. Tapi kalau dia baru nak angkat takbir, Allahu Akbar, turun je, imam pun sami Allah liman hamidah, tak dapat lah subhanallah tu. Dia kena paling kurang subhanallah bersama dengan
bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Baik, kita kepada mimma yustafadu minal hadis. Al-awwal siyatul masajid an irtifa'il aswat. Memelihara masjid daripada bunyi-bunyi yang kuat. Alla tushawwisu 'alal musallin bil aswatir rafi'ah. Jangan mengganggu orang yang solat dengan suara-suara yang tinggi. Al-hatsu 'alal khusyu' wal wiqar fi shalah. Galakkan supaya khusyuk dan juga tenang dalam melakukan solat. Al-hatsu 'alal khusyu' wal wiqar hina al-ityan ila shalah. Galakkan supaya khusyuk dan juga bertenang ketika mendatangi tempat solat atau masjid. Husul fadilah silatul jamaah, salatul jamaah biidrak juz'un minas salah. Mendapat fadilat solat jemaah dengan idrak juzuk minas salah, dengan mendapat sebahagian daripada solat macam rukuk tadi. Al-hassu ala mura'ati adabis salah wal masjid. Galakkan supaya menjaga adab solat dan juga tempat sembahyang, itu masjid. Itu sahaja. Syukran jazilan. Bitaufiq wa najah. Wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.